Ada seal lagi ni. Zas. Bahagian depan ni ada beritahu cara untuk set up. Bau-bau dulu. Sedapnya. Bau Jangan berjangkit. Bau Romania. Bau Romania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua Subscriber. subscribers kita di Photo Sunday. Hari ni kita nak buat review mic daripada Sennheiser MKE 400 compact shotgun microphone. Kalau kita cerita pasal audio equipment Aras, Betul. kalau kita sebut brand Sennheiser memang TikTok Aras. Antara brand yang terkenal, kebanyakan Filmmaker, ya, betul dan sebut ni. videographer semua. Kalau sebut Sennheiser memang tahu. Sebelum ni sebenarnya kita ada Sennheiser punya brand juga, tapi kita main dengan wireless punya mic. Tapi sekarang ni produk keluaran terbaru daripada Sennheiser, betul sebut dia, betul? Sennheiser. Sennheiser shotgun mic yang biasa kita boleh letak dekat kamera, kita boleh letak dekat smartphone. Jadi kita nak unbox dulu, lepas ni kita nak buat field test. Kenapa saya punang SN beli mic ni? Banyak-banyak mic dekat luar. Sennheiser MKE 400 ni juga dibelinya. Kenapa? Ini kita nak tahu. So kalau kita tengok kat kotak dia dekat sini, dari satu brand daripada Germany, Wedemark Germany, dan made in Romania. Dia bukan made in China, so don't play. Kelebihan dia integrated wind protection and internal suspension mount to minimize handling noise, built-in low cut filter, 3-step sensitivity, integrated headphone output jack. Apa maksudnya? Maksudnya kalau sambil kita record kita boleh monitor audio. Interchangeable 3.5 TRS bla 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 bla. Betul. Maknanya boleh pakai Maknanya ada phone. dua lah. Maksudnya boleh. Dia ada dua kabel, TRS dengan TRRS, iaitu kabel untuk kita connect dengan kamera dan juga untuk smartphone. Beza dua benda ni. Okey, kita jumpa benda besi panjang ni dekat dalam laci. Dahsyat pisau kau. Dahsyat. Jumpa ni. Ada seal lagi ni. Zas. Bahagian depan ni ada beritahu cara untuk set up. Bau-bau dulu. Sedapnya. Bau jangkit. Bau Romania. Bau Romania. Alright, so first of Apa lagi all, dia bagi? Dia nampak dia punya manual. Macam ada cover macam ni Give us feedback. Yang ni kalau ada masalah scan QR code, lepas tu boleh dapatkan earphone. Yang ni dia punya manual lah. Quick guide. Quick guide dia. Yang ni saya yakin lah kalau you guys semua ada, memang takkan baca lah. Ni manual ada bahasa Cina, bahasa Arab. Tak payah baca lah. Tak baca lah ni. Buat kapal terbang ni. Yang ni yang penting ni. Saya suka dia punya manual ni pasal apa? Pasal dia bagi visual manual. Dia ada gambar. Jadi bila ada gambar ni senang untuk orang faham. Kalau tidak, cocok salah. Bila cocok salah, tak ada audio, menangis di bucu katil. So next kita buka je, dia akan bagi satu bag. Tak sure bag ni untuk apa sebenarnya. Bag ni untuk simpan. Untuk simpan ni lah. Macam ada logo Sennheiser. Kedua kita akan nampak Ni bulu-bulu. kalau setengah orang panggil dead cat. Kucing meninggal. Kucing meninggal, tapi kita boleh consider nama dead cat lah. Boleh ada zip pun. Ada zip? Tak, dia macam sarung je. So ni biasanya kalau kita berada pada situasi yang windy, ada ribut ataupun ada angin. ada angin. So dia akan mengurangkanlah bunyi angin tersebut. Seterusnya kita nampak dekat sini kabel. Yang ni adalah kabel TRRS. TRRS dia ada 3 line. So bermakna yang ni akan cocok dekat smartphone kita, manakala yang 2 line ni kita akan cocok dekat kita punya kamera kita. Sorry, ni untuk kita punya mic kita. Untuk mic kita. Dia sediakan 2 kabel. This one adalah kabel TRS. Bermakna yang ni untuk kamera. Kamera ke mic lah. Kamera ke mic. Yang ni ada 2 kan? Lah. Kalau salah cocok, nanti apa yang berlaku nanti korang akan tak bunyi. Cocok kat smartphone tak bunyi. Beza dekat sini. Kalau tengok yang ini, dia ada 3 line. Yang 3 line ni untuk smartphone. Yang 2 line untuk kamera. Yes, betul. Barang yang seterusnya, kelima. Bateri. Bateri power one alkaline. Made in Romania. Made in tak sure lah made in Romania ke, tapi nampak macam tak tahan kot. tak tahulah. Tapi kalau brand Sennheiser insya-Allah lah. Tapi ini bukan brand Sennheiser lah, ni brand Jerman. Power One. Brand Jerman. Doakan okey lah. Inilah hero dia. Alright. So inilah dia hero dia. Kita punya mic, kita buka, kita bangbu.
Lumina, bawa Lumina. 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 Masya-Allah. Alright. So ni dia punya mic dia. Orang kita buka dia punya plastik. So memang agak ringan sebenarnya. Kita cuba nak try. Dia agak ringan. Ringan. Tapi saiz dia agak besar jugalah besar ni. So kalau kita ada phone, kita bandingkan saiz dia okey. Besar jugalah. Besar juga. Kita pergi dekat butang dahulu. Pertama sekali kalau cara nak onkan dia, of course lah kita kena masukkan bateri di bawah ni. Okay, lubang bateri dekat bahagian bawah ni pastikan betul lah ada plus dengan minus lah. Okay, sudah masuk macam ni. Okay, sudah pasang. Kemudian kita boleh onkan. Okay, ni ada butang on dekat sebelah belakang sekali, belah kanan, tekan sekali saja. Dah. Dia terus dah bernyala warna hijau. Kalau nak off, tekan lama-lama, okey, dah automatically off. Untuk pengetahuan anda semua, bila berwarna hijau ni, dikatakan mic ni dia boleh tahan selama 100 jam. Yeah. 100 jam. Lama baang. Betul. Kalau dah warna merah, maknanya dia kurang dari 3 jam. Kita masih ada 3 jam lagi untuk buat recording. Kalau tak tentu dah tak ada bateri spare kan? Betul. Okey, jadi kita nak tengok juga dekat kotak dia dah habis. Ada lagi tak? Kosong. Tak ada. Okey, tak ada. Ni dah ada manual, so kita jangan campak lah. So lengkap lah barang kita. Tapi sebenarnya kotak ni jangan buang lah kalau korang nak jual balik je kan. Nak jual balik. Kalau ada kotak asal, boleh jual mahal sikit. So kotak tu membuktikan kita memang pemilik asal lah punya barang tu. Antara kelebihan Sennheiser MKE 400 ni yang saya suka pertama sekali, dekat sini kita ada audio jack. Masa kita record video, kita boleh monitor audio kita sekali. Betul. Features ni kebanyakan Rode mic tak ada. Kemudian sebelah dia pula ada volume, so kita boleh control volume masa monitor tu. Okay, kemudian di depannya kita ada dua lagi butang. Apa butang ni? Pertama sekali, yang pertama ialah gain. Kalau kita untuk tolak, dia punya gain akan semakin menurun. Kalau kosong, biasa standard. Logo plus ni adalah untuk tambahkan lagi gain. Yang kedua adalah low cut filter. Tolak ke sebelah kiri, dia akan mengurangkan bass sekiranya kita sedang interview orang dengan cara yang begitu rapat. Kalau kita tak nak on kan kita punya low cut filter, kita biarkan saja flat macam ni. Dan untuk pengetahuan korang semua, harga dia ni 200 USD. US dollar. Jadi kita pun dah habis unboxing, kita pun dah tengok features mic ni. Sekarang ni kita nak buat field test. Adakah sebagus berbaloi dengan harganya? Apa lagi? Let's go! Okay, alright guys. So sekarang kita nak pasang mic kita sekarang ni. Depan sekali adalah lubang itu kita cocok wire kita. Yang ada dua line ni lah kita akan masukkan ke dalam mic out. Dan kita kena screwkan dia supaya dia akan jadi lebih ketat. Dan yang bawah ni kita akan masuk ke dalam audio jack smartphone kita. Untuk pengguna Apple, pastikan kita kena ada connector ini. Sebab apa? iPhone tidak ada tempat untuk cocok audio jack. Bila cocok, dia akan menyala terus berwarna hijau, bermakna bersedia untuk gunakan. This time kita gunakan tripod Ulanzi. Dia siap ada tempat untuk letak smartphone. Dan kalau kita nak letak kita punya mic, boleh terus letak dekat bahagian atas tadi. Dan kita screwkan bahagian bawah ni dan kita masukkan terus kita punya smartphone. Jadilah install kita punya mic dekat smartphone kita. Alright, so jom kita pergi pada field test. Okay, sekarang kita dah dekat kawasan luar dan saya dah pasang dah mic sebenarnya. So you guys boleh dengarkan macam mana bunyi dia. Okay, dan kita dah setkan dia punya gain dia kepada kosong tengah-tengah. Kat bahagian belakang saya sekarang ni ada bunyi air yang sedang menitik dekat bahagian bawah tu. Dekat sekeliling saya ni ada lori, ada kereta lalu lalang. So bunyi ambience ini kebiasaannya dia agak kedengaran. Dan dengar macam ada orang tengah berjalan tu kan. Cuba jalan sikit. Dengar tak? So itu ada bunyi ambience yang kebiasaan tak berapa perlulah. Dia tak begitu sesak tapi ada kereta yang sedang lalu lalang dan suasana sekarang ni sebenarnya dia agak hujan gerimis. Tapi still ada bunyi noise ataupun bunyi ambience. Tetapi kalau mic ni cukup baik, kebiasaannya mic yang bagus, harga pun dah memang 200 USD. Suara saya ni akan kedengaran sangat-sangat clear. Bunyi ambience dia akan ada kedengaran sedikit tapi tidak begitu obvious. Ni bunyi motor tu bunyi motor kereta. So kalau suara saya ni masih lagi kedengaran dengan jelas, bermakna memang wallah mic ni memang cukup clear. Yes, kalau kita seorang content creator, belakang saya tengah ada orang buat construction tu. Memang tengah bunyi orang drilling. Kalau you guys sebagai seorang YouTuber, content creator, pergi banyak tempat-tempat yang bising, mic ni saya boleh katakan cukup sesuai. Lepas ni saya nak buat comparison. Saya cabut mic ni, dengar bunyi dia macam mana pula. Okey, sekarang ni saya tak pakai mic. Dengar bunyi kereta dekat belakang tu confirm bunyi bising. Tak adalah bising sangat tapi
Dengar bunyi lori, bunyi ambience dia. So nampak tak dia punya beza dia? Nampak? Sekarang lori nak keluar tu, boleh dengar by right kalau kita gunakan mic, sepatutnya suara saya akan lebih jelas macam tadi. So sekarang ni bila kita tak pakai mic, bunyi ambience tadi akan mengganggu kita punya sound system kita. Confirm. Alright. Memang nampak dia punya perbezaan dia. Alright. So sekarang ni kita tak pakai mic, saya cuba cocok balik mic. Kita pakai mic balik. Testing. Assalamualaikum. Sekarang kita dah pasang mic balik. Nampak beza dia. Saya cabut semula. Okey, so inilah dia beza dia kalau tak pakai mic. Alright, kita nak test sekarang ni. Kelebihan bila kita menggunakan shotgun mic ni adalah bila kita berada pada situasi vloggers ni ada dua orang macam ni. So kita punya sound tu kalau kita duduk sejajar, kalau kita duduk sebaris macam ni, dia punya audio tu balance sebenarnya. Betul. Dia kadang-kadang antara cabaran besar bila kita buat vlogging ni, kalau kita berdua kan, ialah macam mana nak pastikan kedua-dua orang bercakap ni audio dia capture dengan baik. Kadang-kadang kalau orang pakai clip mic macam ni, clip mic ni dia boleh capture satu je. Betul. Jadi kalau contoh kalau dia dekat dengan Haras, suara Haras kuat. Kalau kat saya kena suara saya kuat. Jadi dia tak sesuai untuk ni. Ataupun kadang-kadang orang pakai wireless lah. Wireless kalau dah terlalu kalau ramai orang pula lagi tak sesuai kan. Jadi kalau ini kelebihan shotgun mic. Jadi shotgun mic ni kalau dia cakap macam ni, kita cakap sebelah-sebelah, kita punya audio dua orang bercakap di capture dengan baik. Okey, apa kata kita cuba cakap serentak Aras. Okey, 1 2 3. Photo Sunday. Okey, balance tak kualiti macam mana dia capture audio saya dan Cikgu Haras. Okey, sekarang ni adalah bunyi dengan menggunakan mic. Saya dah pergi ke lokasi yang agak berbunyi bising sikit. Sebab belakang tu ada bunyi air yang menitik. So kalau mic ni tak bagus, bunyi menitik tu dia quite irritating. Dan kebiasaannya untuk smartphone yang tidak memiliki cara untuk rekod sound dengan baik, bunyi ambience ni memang confirm akan jadi teruk. So you guys boleh bezakan lah. Sekarang ni saya nak akan offkan mic ni. So dengar beza dia bunyi macam mana. Saya tak menggunakan apa-apa mic system. So belakang saya benda sama, ada air menitik. So boleh nampak tak beza dia macam mana. Saya yakin tak pakai mic, bunyi ambience tu, bunyi belakang tu air menitik confirm akan kuat. Mic yang bagus, dia punya noise tu dia mampu untuk dikurangkan sedikit. Okey, yang ni kita panggil dia dead cat untuk mengurangkan bunyi angin. Bila kita nak pakai apabila kita berada pada situasi yang berangin, that's why kita perlu menggunakan dead cat ini supaya mampu mengurangkan bunyi-bunyi angin yang terkena dekat mic kita, supaya mesej mampu disampaikan dengan tepat. Kita dah habis dah field test mic ni. So memang so far setakat ni apa yang kita rasakan memang berpuas hati. Pertama sekali bila kita dapat produk ni, kita dapat sekali dua kabel. Satu kabel untuk kamera, satu kabel untuk smartphone. Sebelum ni biasa kalau kita beli mic shotgun, kita nak kena beli konektor dia pula. Tambah konektor untuk smartphone. Macam kita ni kan memang selalu shoot dengan smartphone. Betul. So jadi kita ada masalah kat konektor, dah kena tambah duit. Yang ni beli-beli siap dia sekali. Smartphone dengan kabel kamera. Yang kedua daripada segi noise, dia bukanlah consider noise cancellation, tapi bunyi ambience tu mampu untuk dikurangkan Dengan banyak dan betul. Suara yang di capture pula very crispy, very clear. Jadi kalau memang jelas. Kalau kita ni vlogger kan, YouTuber, kita nak cakap banyak tempat yang bising macam sekarang ni kat tepi jalan, kereta lalu lalang, dia boleh reduce ambient noise tu memang sangat rendah dan suara kita ni Betul. macam sekarang lah korang dengar. Sedap kan suara kita orang ni. Dia still ada tetapi dah dikurangkan. Minimal. Berbanding kalau tengok beza tadi kita pakai smartphone punya mic system sahaja, memang bunyi ambience dia masya-Allah. Lagi-lagi masa dekat air menitik tu memang jelas nampak beza. jelas. Yang seterusnya size dia. Okay, size dia memang ringan, senang nak dibawa ke mana. Jadi bila kita buat vlogging tak payah nak bawa sistem mic yang besar-besar, nak sampai bawa bag besar untuk audio tak perlu. Cukup dengan bag kecil dia tu. Betul. Semua boleh masuk. Betul. Nak letak dalam poket, nak letak dalam bag, mudahlah. Dan yang keempat, kita boleh monitor audio kita sebab mic ini dilengkapi dengan audio jack. Di mana setiap kali kita buat recording, kita boleh dengar apa yang orang cakap. Dengar ke tidak? Clear ke tidak? Paling stres bila kita ambil video,
bila balik-balik rumah tengok audio kita lari, ataupun masa kita cakap, kadang-kadang saya pernah shoot masa mula test audio okey, masa tengah shooting rupa-rupanya kita tak perasan mic kita ni kadang berlanggar kat leher, Betul. ataupun mic kita ni tertutup. Akhirnya masa kita cakap tu audio dia out. Nah, nak tak nak, kalau audio out ni boleh menyebabkan kita terpaksa reshoot semula. Jadi bila ada audio jack dekat dalam MKE 400 ni, memang satu benda yang sangat-sangat bagus. Jadi sambil kita record, sambil tu kita boleh monitor terus. Tak payah nak cabut-cabut mic dengar balik, tak payah. Dan yang kelima pula paling best, bila kita dah on, kita cocok ke dalam smartphone, dia terus automatic on. Kecuali kalau lupa letak bateri. bateri. Antara salah satu kesilapan biasa kalau masa shooting ialah lupa nak on road mic. Tapi kalau dengan road mic yang ini, kita cocok masuk je, dia terus automatic. Overall markah daripada 10 berapa kita nak bagi cikgu? Kita nak bagi 9.5. Yeah, untuk 9.5 Sennheiser mic ni. Jadi tak hairan lah, sebab itulah saya punang beli mic ini. Betul. Tak sia-sia SN beli. Dan memang kita pun puas hati lah dengan pilihan SN. Good job SN. Alright. Terbaik. Jadi kalau siapa yang menonton dan rasa berminat sangat nak dapatkan mic ini, kita highly recommended. Boleh dapatkan di link di dalam description video ini. Okay, jadi itu dulu untuk kita punya sesi review pada kali ini. Produk apa lagi yang nak kita review, tolong komen bagi cadangan di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba tunaikan impian anda. Dan tempat lagi lokasi yang nak kita pergi, kongsikan di ruangan komen. Nanti kita akan respon di ruangan komen. Okay, itu dulu. Jumpa lagi dalam video yang seterusnya Dalam Foto Sunday.